Okay guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi. Nampak ni kita sedang buat video untuk next content yang seterusnya. Okay gang, so hari ni sebelum ni aku dah berceritakan pasal sejarah tag-tag Nike. So korang boleh tengok previous video ni. Okay, so hari ni aku nak berceritakan tentang sejarah Nike pada asal usul ni. Bila, siapa diperbuat dia, siapa pengasas dia, pada tahun bila diperbuat. So minta tolong korang dengan dua button, iaitu button like dan button share. Dan jangan lupa tekan subscribe gang. Okay, kalau korang dah tekan button subscribe ni, so guys, kalau korang dah ready, let's go. Okay gang, what's up gang, what's good today gang. So hari ni aku nak berceritakan tentang sejarah-sejarah Nike ni bila ditubuhkan. Yang mana baru tengok video aku hari ni, jangan lupa subscribe gang. Okay, kalau korang dah subscribe, so aku nak bercerita siapa asal usul Nike ni. So Nike ni dia bermula pada tahun 25 Januari tahun 1964 yang didirikan oleh Philip Knight, seorang olahraga, dan pelatih dia adalah Bill Bowerman, coach dia. So, okay, sebelumnya Nike ni ditubuhkan tahun 1964. Pada tahun 1962 ni, Phil Knight ni dia seorang atlet, dan dia selepas dia tamat kat universiti, dia ni pun ambil satu keputusan untuk pergi ke Jepun, sekitar bandar Jepun yang bernama Kobe, untuk berjumpa dengan pembuat kasut Onitsuka ni yang bernama Kihachiro Onitsuka. So, diorang dah berjumpa dengan Kihachiro ni, bincang-bincang sebab si Phil Knight ni dia nak membeli kasut-kasut Onitsuka Tiger ni untuk dijual ke Amerika Syarikat. So, Kihachiro ni pun dia bagi satu syarat, mengatakan kau nak sekian-sekian boleh, tapi kau kena buka SSM tu, macam nama company kau dulu, untuk kau nak buat ni. So, Phil Knight pun dia pun okey lah, dia setuju. Dan itulah keluarnya satu nama company yang bernama Blue Ribbon Sport. Sebelumnya datangnya Nike, inilah nama company Nike dulu, sebagai distributor untuk kasut-kasut Onitsuka ni untuk dijual ke Amerika Syarikat. Kasut olahraga ni dia berat tau. Dia banyak diperbuat daripada kulit dan logam yang berat tau dulu. So Phil Bowerman, coach dia ni dulu banyak dia fikir macam mana nak jadi ringan dan untuk memudahkan atlet-atlet dia supaya dapat lari dengan mudah dan laju ya. Itu ya buat salah satunya aku suka kepada Nike ni. Dia banyak buat untuk orang tau. Dia tak banyak buat untuk dia tau. Dia banyak fikir macam mana nak membaik pulih masalah orang tau. Pada masa tu atlet-atlet diorang ni yang banyak pakai kasut berat-berat, diorang cuba fikir macam mana nak buat untuk atlet-atlet dia, buat untuk kawan-kawan dia kat kampus tau. Itu yang bagusnya yang Philip Knight dan Bill Bowerman ni tau. Usahaan ini didirikan oleh seorang atlet, iaitu Philip Knight, dan Bill Bowerman ni adalah coach dia. Philip Knight dan Bill Bowerman sebelum diorang ada kedai ni, cara diorang hasil ni dulu, diorang pergi stadium ke stadium tau. Diorang jual kat kereta tau, diorang buka bonet. Ada game dia, stadium tu ada game dia, diorang pergi jual kat sana. Pada masa sama, tentu ada sambutan yang menarik masa tu. Dia punya kasut dia banyak terlaris time tu. Ni lalu diorang expand. Maksudnya diorang expand ni, diorang dah ada kedai sendiri dekat Santa Monica, California pada tahun 1966. Nike ni pun dia dah tak, selama 2 tahun ni Nike pun dah tak berlangsung sangat dengan Onitsuka Tiger ni. Akhirnya diorang berpisah juga pada tahun sekitar 1971 dengan Onitsuka Tiger ni. So selepas diorang berpisah dengan Onitsuka Tiger ni, BRS ni pun Bill Bowerman dan Phil Knight ni diorang berdikari. Dan selepas tu baru 1972 secara rasminya barulah Nike ni ditubuhkan, Nike Incorporation. Mana datangnya nama Nike ni? Okey. So datangnya nama Nike ni adalah salah satu daripada filosofi bahasa Greece, iaitu bermaksud Dewi Kemenangan.
So pada sekitar tu Nike pun pergi sebuah universiti dekat Portland ni. So diorang berjumpa dengan seorang mahasiswi dalam seni grafik tu, Caroline Davidson. So pada masa tu Nike membayar kepada dia $35 untuk buat swoosh, buat logo dia ni je. Untuk logo swoosh ni je. So Caroline Davidson ni pun dia buat. So dia pun setuju. Nike ingat nak bayar dia $35, tapi Caroline Davidson ni pun dah tak ambil bayaran tu, tapi dia ambil share dalam Nike. So apa-apa Nike dapat, dia akan dapat juga 20% ke 10%. So logo yang dibuat oleh Caroline Davidson ni adalah logo swoosh. So logo swoosh ini dimaksudkan benar benar dan tiada keraguan dan semuanya betul lah. Kita awal 1972, Nike ni pun dia keluarkan satu kasut yang bernama Moon Swoosh. Moon Swoosh ni pernah menggegarkan satu berita dekat Malaysia dulu, pernah menjual sebanyak RM1.8 juta di pembida laman web rasmi Sotheby's. Pembeli dia daripada Canada. Dia seorang pengumpul barang-barang vintage juga. Kasut ni dia mahal sebab apa tau? Dia memang hasil daripada direct bill Bowerman yang sendiri yang buat kasut ni. Ada 12 pasang je masa tu. Dan kasut ni pernah menang Olimpik pada tahun berapa lah dulu. Kasut ni dia diperbuat ada 12 pasang je. So satu pasang dah jual dekat orang Canada. Yang satu lagi pasang yang korang perlu tahu sebenarnya berada dekat orang Malaysia kita. So jangan cakap orang Malaysia kita ni tak hebat. Orang Malaysia kita ni pegang satu kasut yang bernilai 1.8 juta, iaitu orang-orang Kelantan ni ada satu pegang. Lepas tu barulah disusuli oleh dengan Nike Cortez. Kasut pertama Nike adalah kasut Nike Waffle Trainer. So segalanya bermula daripada Bill Bowerman melihat wafer yang dibuat daripada isterinya pada sarapan pagi tu. Nike ni pun dia menggunakan pemanas air isteri dia ni untuk buat tapak kasut Nike Waffle Trainer ni dulu. Lepas tu baru dia dipatenkan oleh Nike 1972. So Nike ni dia berjumpa dengan satu atlet profesional dulu, iaitu Ilie Nastase. Ilie Nastase ni lah dulu atlet pertama yang mendatangi kontrak dengan Nike. So selepas Ilie Nastase ni, Nike tentu berjumpa dengan satu atlet tenis yang banyak kontroversi time tu, iaitu John McEnroe. John McEnroe ni lah dulu atlet yang menjadi tumpuan orang ramai time tu. Kontroversi ada dulu. Lepas tu pada tahun 1979 barulah satu teknologi air yang dikeluarkan, iaitu tentulah kasut yang ketiga Nike adalah kasut Tailwind. Tahun berikut kita era 1982 barulah Nike keluarkan satu kasut, iaitu Air Force One. Lepas tu Nike ni dia mula firm, dia dah ada pesaing. Time tu pada tu pesaing dia adalah Reebok. So Reebok ni dulu jauh lebih bagus daripada Nike. So Nike ni dia pun dia fikir, lalu dia berjumpa dan dia mendatangi satu revolusi Nike, dan dia mendatangi satu pemain basketball yang terkenal, iaitu Michael Jordan. Brand ambassador dia yang menaikkan nama Nike ni dulu. So kasut-kasut Michael Jordan ni dia dibantu oleh Peter Moore, Tinker Hatfield dan Bruce Kilgore. So pada era 1990-an barulah Nike ni dia buka retail shop dia dekat sekitar Oregon, USA. Barulah dia buka retail shop dia. Selepas tu barulah Nike bekerjasama dengan Tiger Woods. Dia berjumpa dengan Tiger Woods untuk mendatangi kontrak. Bekerjasama dengan Nike sebanyak 10 juta. 1999 Bill Bowerman meninggalkan dunia pada usia tahun 88. So dia banyak meninggalkan kita sejarah-sejarah dia dan banyak memberi inspirasi kepada orang-orang yang untuk nak berjaya ni, supaya jangan mengenal erti mengaku kalah. Tahu bahawa sebuah kejayaan ni perlu kena ada keinginan yang tinggi untuk kau nak dapat sesuatu tu lah. Itu yang membuat aku berinspirasikan dalam Nike ni.
Nike ni dia lain tau daripada Adidas tau. Dia punya struggle dia tak sama tau macam Adidas tau. Nike ni kalau korang lebih tahu, dia ni lebih utamakan daripada kualiti dan harga dia adalah kos rendah berbanding Adidas. Ramai orang yang tak tahu dan dia banyak beri inspirasi kepada orang. Meninggalkan kita sejarah-sejarah dia yang baik, sejarah-sejarah dia yang bukan senang lah, nak jadi senang orang cerita lah kan. Tahun 2000 ni pula Nike pun dah berubah ke arah lain. Dia dah mula mengimprovekan produk dia ke arah teknologi, merevolusikan barang-barang, berasi dengan brand-brand. So pada 2017, jenama Nike ni dia bernilai 29.6 bilion. Kini menduduki tempat 89 dalam senarai 2018 Fortune 500 syarikat terbesar di Amerika Syarikat. Okay geng, so tu je episod kita hari ni aku nak bercerita. So itulah sikit yang aku dapat kongsi kat korang. Okay guys, so untuk next week punya content aku nak buat lain daripada yang lain. Apa-apa korang boleh stay tune sampai minggu depan. Aku nak bawa korang jalan-jalan. Kat mana aku nak bawa korang jalan-jalan, apa episod aku lepas ni, aku dah tak nak buat konten pasal borak-borak macam ni dah. Tak nak share-share dah. So aku nak buat konten yang lain lah lepas ni. Apa-apa korang boleh check it out untuk yang next week punya. Alright guys, apa-apa jangan lupa subscribe. Peace. Salut.